Okey, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Syukuri. Hari ini 30 Mac 2020. Baik, Cikgu akan berbincang bersama awak semua berkenaan ujian sumatif 1 kertas 2 matematik tahun 5 yang awak telah ambil peperiksaan baru-baru ini pada bulan Mac. Okey. Kita teruskan pada nombor 1, nombor pertama. Yang pertama, soalan pertama. Darjah 1 menunjukkan sekeping kad angka. Tuliskan nombor itu dalam perkataan. So, di sini awak kena tahu nilai tempat sa puluh ratus ribu. Sa rumah 8 rumah sa kan. Sa puluh ratus ribu. Puluh ribu, ratus ribu. Maksudnya ni ialah nombor ratus ribu. Bacaannya 495,608. Maka tuliskan nombor seperti biasa awak akan mengeja 495,608. Okey. Kat sini dapat 1 markah. Baik, cerakinkan nombor itu mengikut nilai tempat. Cerakinkan ni memang kena ingat, cerakinkan bermaksud agih-agihkan. Kita cerai-ceraikan. Cerai-ceraikan nombor digit-digit berikut mengikut nilai tempat. Jika nilai tempat, awak mesti eja. Kalau nilai digit dalam bentuk nombor, sebab digit bermaksud nombor. Tapi soalan ini mengikut nilai tempat, maka awak mesti eja 4 ni berada di rumah ratus ribu. Maka 400,000 tambah 9 90,000 tambah 5 di rumah ribu tambah 6 ratus sebab nilai tempat, ratus tambah 30 tambah 8 di rumah sa. Okey, dapat 1 markah. Baik, next. Nombor kedua, soalan kedua. Cikgu tukar warna. Baik, Darjah 2 menunjukkan beberapa keping kad nombor. So, ada 6 keping kad nombor, 0, sifar 4, sifar 7, 5, 5. Baik, soalan pertama, nombor 2, soalan nombor pertama. Bentuk satu nombor di 6 digit yang mempunyai nilai terkecil daripada semua kad. Bentukkan satu nombor 6 digit yang mempunyai nilai terkecil. Garis poin-poin yang penting dalam soalan. Ini soalan ni hak milik awak, so boleh gariskan. Nilai terkecil daripada semua kad itu. Jadi bila bentukkan 6 nombor 6 digit yang mempunyai nilai terkecil, bermaksud nombor di hadapan ialah nombor yang paling kecil. Ikutkan kad-kad di atas ini, nombor yang paling kecil ialah nombor sifar. Tapi kita tak mulakan dengan sifar, sebab kalau kita letak sifar di hadapan, dia tak ada nilai. Jadi kita cari nombor yang selepas sifar yang kecil, iaitu 4 kan. 4 yang kecil. Kemudian barulah awak letak sifar. Sifar ada 2 kali kan. Kemudian nombor yang kecil lagi mana? 5. Kemudian last kali tu 7. Maknanya bentuk satu nombor 6 digit yang mempunyai nilai terkecil daripada semua kad itu ialah 400,557. Okey. Okey, dapat 1 markah. Okey, next. Bundarkan nombor yang dibentuk itu kepada ribu yang terdekat. Nombor mana? Nombor yang awak dah bentukkan ni.
400,557 ni bundarkan kepada ribu yang terdekat. Mana rumah ribu? 10. 100 ni rumah ribu. Gariskan. Kemudian tengok sebelah. Sebelah ni ialah nombor 5. 5 dan ke atas kita kena naik 1. Naik 1 tambah. Kemudian selepas ni akan jadi sifar, sifar, sifar. Ni 1 kan? Nombor sebelumnya kekal. So jawapannya 401,000. Okey. Boleh? Seterusnya soalan yang ketiga. Darjah 3 menunjukkan dua keping kad nombor 217,039. Okey. Kad nombor yang kedua 85,645. Baik, cari jumlah nilai dua nombor itu. Cari jumlah nilai dua nombor itu. Maknanya ini ialah operasi tambah. Jadi, kita tambah seperti biasa. Buat bentuk lazim. Okey. Mulakan dengan nombor belakang supaya nilai tempat yang awak tulis tu betul. Okey. Kemudian garis. Tambah seperti biasa. Awak akan dapat berapa ni? 8, 6, 12, 10, 3. Jawapan 302,684. Okey, berdasarkan jawapan di 31, apakah digit yang terletak di nilai tempat ribu? Mana nilai tempat ribu ni? 10, 100, ribu. Nilai tempat ribu ni ialah 2. Ditanya apakah digit kan? Apakah nombor lah. Apakah nombor yang terletak di nilai tempat ribu. Kalau tengok kat sini 10, 100, ribu. Ribu ni nilai digitnya ialah 2. Okey. Kemudian soalan yang keempat. Okey, raja di bawah menunjukkan satu garis nombor S, kemudian 7,000, 9,500, kemudian tempat kosong T, 17,000. Baik, soalan yang pertama, cari nilai S dan nilai T. Nak cari nilai S, awak mesti tahu beza nombor antara garis pertama yang kedua, garis kedua, garis ketiga, bezanya berapa. So maksudnya awak kena tolak nombor yang diberi. Nombor yang diberi yang dekat-dekat ni ialah 9,500 dan 7,000. So kena tahu beza. Beza ni waktu antara titik ni berapa beza dia. Baik, so kita tolak dulu 9,500 tolak 7,000. Bezanya ialah 9 tolak 7, 2. Bezanya ialah 2,500. Maksudnya antara ini kena tolak dengan 2,500 baru dapat nilai S. 7,000 ni tolak 2,500 baru dapat S. Sebab antara 7,000 dan 9,500 bezanya ialah 2,500. Maknanya 9,500 tolak 2,500 dapat 7,000. 7,000 tolak 2,500 dapat nilai S. Jadi maknanya awak kena buat nak tahu nilai S ni 7,000, maaf tak ada ruang 7,000 tolak 2,500. Bila awak tolak, awak dapat ni sifar tolak 5 tak dapat kan. So kita pinjam dari 7 tinggal 6. Okey, 10 tolak 5, 5. 6 tolak 2, 4. Nilai S ialah 4,500. Okey. Okey, kemudian tengok nilai T pula. Nilai T pun sama juga ni. Dah 1, 2,500. Semua 2,500 lah bezanya. Nampak? So kat sini nak tahu nilai T. 17,000 ni awak akan tolak dengan, tolak berapa? Tolak 2,500 juga. Sebab beza antara titik-titik itu ialah 2,500. Jadi jalankan operasi tolak bentuk lazim. Sifar tolak 5 tak dapat, sepinjam 7 tinggal 6. Okey, pinjam tinggal baki 5. 10 tolak 5, 5. 6 tolak 2, 4. 1 tolak sifar, 1. So T nilainya ialah 4,500. Okey, dapat jawapan untuk soalan nombor 1 ni kan. Okey, yang kedua,
hitung nilai T tolak S. T, tadi dapat T 14,500 kan. Tolak dengan S 4,500. Bila tolak, bentuk lazim. So, dapatlah jawapan 10,000. Okey, kat sini dapatlah markah penuh. Ni 1, 2 markah. Ni dapat tulis yang ni 1 markah. Dapat jawapan akhir 1 markah. Jawapan pula dah. Markah ni untuk ni 2 markah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang kelima. Rajah di bawah jatuh. Sorry. Rajah di bawah menunjukkan 2 keping kad nombor. Kad nombor yang pertama 613,000. 613,057. Okey. Kad nombor kedua 721,039. Nampak di garis tu. Apa yang digaris? Nilai puluh, nilai ribu digariskan. Okey. Baik. Soalannya, cari hasil darab bagi nilai digit yang bergaris. Okey, tengok kad yang pertama. Kad yang pertama dulu. Nilai digit yang bergaris 5 ni ialah 50. Kenapa? 5 berada di rumah puluh. Sah puluh kan? So, 5 ni 50 lah nilai digitnya. Okey, cari hasil darab bagi nilai digit yang bergaris kan? Okey, 50 ni kad yang pertama. Darab kad yang kedua iaitu 1 berada di rumah ribu kan? 10, ratus, ribu. Ini ialah rumah ribu. Jadi 1 ni ialah nilai digitnya 1,000. Maknanya 50 darab 1,000. Ni cikgu dah ajar dah ni. Darab 1,000, darab 10, darab 100 ni senang je. Salin balik nombor depan 50. Kemudian tambah saja sifar di belakang. Nilai sifar untuk ribu ada berapa? 1, 2, 3. So, tambah 3, 1, 2, 3. Jawapan 50,000. Senang je. Dapat markah 2. Okey. Seterusnya, isikan 2 nilai digit pada kad itu yang hasil darabnya ialah 90,000. Ini bermakna awak mesti isi 2 nilai digit pada kad itu yang bersamaan jika darab bersamaan dengan 90,000. Contoh yang pertama, tengok A. Tengok nilai digit yang nak dapatkan 90,000 ni. Tengok kad yang pertama. Kad yang pertama. Okey. Kita tengok sekejap agak mencabar juga ya. Okey, isikan 2 nilai digit pada kad itu yang hasil darabnya 90,000. Kad yang pertama kita tengok. Okey, ni 3,000. Ni 30,000. So 3,000 darab 30,000 dapat tak 90,000? Okey. So, kad yang pertama ada 3,000. Kita boleh guna 3,000. Yang kedua, darab nilai digit yang kedua ialah 30. Ni, 3 berada di rumah puluh. 30,000. So, awak dapat yang pertama 3,000 darab dengan 30. Dapat 90,000. Okey, yang kedua. Kad yang pertama apa awak boleh guna ni? Satu di rumah puluh. Jadi 10,000 kan? 1 di rumah 10,000. Jadi 10,000. Nak darab dengan berapa? Nak dapat 90,000 ni ada tak? Ni 9. Rumah sah 9. 10,000 darab 9. Jawapannya 90,000. Dah dapat dah jawapan. So, kat sini betul kedua-duanya 1 markah. Ini betul kedua-duanya 1 markah. So, jumlahnya 2 markah. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Puan Gana telah membeli beberapa paket gula-gula. Setiap paket mengandungi 98 biji gula-gula. Garis
maklumat yang telah diberi. Setiap paket mengandungi 98 biji gula-gula. Jumlah bilangan gula-gula yang dibeli oleh Puan Gana ialah 12,544 biji. Okey, soalan yang pertama. Kenal pasti anu berdasarkan pernyataan di atas. Anu ni kita dah belajar, ialah apa maksud anu ni? Anu ialah maksudnya objek yang bilangan yang tidak diketahui. Bilangan yang tidak diketahui dalam pernyataan yang diberi. Okey, kalau kat sini Puan Gana telah membeli beberapa paket gula-gula. Kat sini apa yang tak diketahui ni? Bilangan paket gula-gula yang awak tak tahu. Sebab dalam soalan ni hanya diberi beberapa paket gula-gula. Maknanya anu dalam pernyataan itu ialah paket gula-gula. Ingat anu bermaksud nombor yang tidak diketahui, nilai yang tidak diketahui. Okey, so nilai yang tidak diketahui dalam pernyataan ini ialah paket gula-gula. Sebab pernyataan itu hanya menyatakan Puan Gana telah memberi beberapa paket gula-gula. Awak tak tahu berapa paket. So nilai yang tidak diketahui ialah paket gula-gula. Okey, berdasarkan pernyataan di atas, tulis ayat matematik darab yang melibatkan anu. Okey, baca balik soalan. Dia nak apa ni? Ayat matematik. Ayat matematik darab yang melibatkan anu. So kita kena buat ayat matematik. Cikgu dah ajar kan, ayat matematik mesti ada nombor, kemudian operasi, kemudian sama dengan dan jawapan. Okey. Puan Gana telah membeli beberapa paket gula-gula. Setiap paket mengandungi 98 gula-gula. Setiap paket tu ada 98 biji dalam tu. Kemudian jumlah bilangan gula-gula yang dibeli, jumlah keseluruhannya ialah 12,544 biji. Ini betul lah, maknanya ini ada melibatkan darab, iaitu P. Kita guna P lah, paket gula-gula. P ni ialah anu yang tidak diketahui. Okey, paket gula-gula itu didarab dengan 98 biji gula-gula. Kan setiap paket mengandungi 98 kan pernyataan dia. Okey, darab dengan 98 biji gula-gula. Maka sama dengan jumlah bilangan gula-gula yang dibeli. Sama dengan 12,544 biji. Okey, ini ialah ayat matematik yang terhasil dari pernyataan di atas yang melibatkan ayat matematik darab. Okey, boleh faham?